Dan satu benda yang kita dapat daripada kehidupan para sahabat ini ialah penyucian jiwa, tazkiyatun nafsi. Bagaimana kehidupan mereka, sebab kehidupan sahabat ni bukan semua sama. Ada yang kehidupannya miskin, ada yang kehidupannya kaya seperti Abdurrahman bin Auf. Sa'ad bin Abi Waqqas ini dia telah bermimpi. Dia telah bermimpi. Dalam mimpi itu ada dilihat bulan yang sangat bercahaya. Akan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin dan limpah kurnia-Nya, pada pagi yang penuh barakah ini dapat kita bersama-sama berhimpun, dapat sama-sama kita menyelesaikan solat fardu subuh secara berjemaah. Dan alhamdulillah kita berehat seketika setelah solat, berada dalam satu majlis ilmu, yang mana dalam majlis ilmu ini diliputi rahmat Allah Subhanahu wa taala, diturunkan sakinah, ini ketenangan, dan majlis sebegini penuh dengan para malaikat. Dan ada juga yang disebutkan oleh Nabi SAW, majlis-majlis sebegini Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang berada di dalam halaqah ilmu ataupun majalisun ilmi di hadapan para malaikat. Sebab itu satu hari Nabi SAW dia datang ke masjid, kemudian tengok ada satu halaqah min ashabi, daripada kalangan sahabatnya, duduk halaqah. Tiba Nabi datang, Nabi tanya, ma ajlasakum, kamu duduk ni pasal apa? Kata sahabat ni, jalasna nazkurullah, kami duduk ni wahai Rasulullah untuk berzikir pada Allah, ingat pada Allah. Wa nahmaduhu, kami memuji Allah, lil hadanil Islam, ini Allah berikan petunjuk kepada kami. Wa hadaina lil Islam, wa manna bihi alaina, dan kami mengharapkan ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi tanya kepada para sahabat, a Allah, wallahi, Nabi kata gitu, demi Allah, ma ajlasakum illa dzak, apa yang kamu duduk ni itu saja? Kata para sahabat, wallahi, apa yang kami buat ini itu saja, tak ada benda-benda yang lain. Mana kami duduk ni puji Allah, zikir pada Allah, mengharapkan ganjaran daripada Allah. Maka kata Nabi SAW, aku tanya kamu tadi bukan kerana aku nak marah pada kamu, bukan kerana aku nak tohmah kamu, tak percaya pada kamu. Walakinnahu atani Jibril, tapi Jibril datang bagi tahu aku, yang mana Allah Subhanahu wa taala, innallaha yuhabbikumul malaika, Allah Subhanahu wa taala telah memuji kamu di hadapan para malaikat. Ini kata orang-orang yang duduk dalam majlis ilmu ni dia beruntung, kerana Allah sedang memuji orang-orang yang duduk dalam majlis ilmu ini di hadapan para malaikat. Malaikat ni mulia. Malaikat ni mulia, dipuji di hadapan makhluk yang mulia, mulia kita. Kan? Macam kita ada satu keramaian, tiba-tiba datang VIP contohnya, nama kita disebut di hadapan VIP tu, kita seronok. Seronok VIP tahu nama kita. Tok, ni lah orang kuat. Nampak disebut ni lah orang kuat. Siapa dia? Haji ni. Kita rasa seronok. Itu dunia. Orang yang mulia, orang yang diraikan, disebutkan cerita kita di hadapan orang yang diraikan, VIP. Yang ini bukan VIP lagi dah, ini malaikat. La ya'sunallah, tak buat maksiat pada Allah.
Dan dia hanya mengikut perintah daripada Allah Subhanahu wa taala saja. Itu malaikat. Allah puji kita di hadapan para malaikat. Kita rasa seronok, bangga, dan kita adalah orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala pagi ini, insya-Allah, dengan syarat tidak ada perkara-perkara yang dosa dan maksiat di dalam majlis. Itu dia syarat dia. Itu Nabi suruh sumpah tadi, ya Allah, ma'ajlasukum illa dzak. Betul ni, kamu duduk ni memang untuk itu saja. Ingat Allah, zikir pada Allah, puji Allah, tak ada cerita pasal orang lain. Lebih kurang itulah maksud dia. Itu kadang bahaya kalau kita ni asatizah lah, asatizah dalam kuliah pun kena jaga, takut mengumpat, takut buka aib, takut fitnah, takut majlis tu tak dipuji lagi kita di hadapan mereka. Baik, pagi ni insya-Allah kita sambung kisah sahabat yang ke-8. Kisah sahabat radhiyallahu anhum ajma'in yang ke-8. Selalu maghrib, tapi pagi ni kita sambung jugalah kitab, insya-Allah. Mudah-mudahan bermanfaat, walaupun mungkin malam tak ikuti, pagi kita ikuti, dapatlah seorang sahabat. Kisahnya iaitulah para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Kita sampai sahabat yang ke-8, iaitu Sayyidina Sa'ad ibn Abi Waqqas. Kita dah bincang 7 sahabat yang lalu, iaitu Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Sayyidina Umar Al-Khattab, kemudian Sayyidina Utsman ibn Affan, kemudian Sayyidina Ali bin Abi Talib, kemudian Zubair Al-Awwam, kemudian Talhah bin Ubaidillah, kemudian Abdurrahman bin Auf. Bincang dah 7 ni. Dan satu benda yang kita dapat daripada kehidupan para sahabat ini ialah penyucian jiwa itu, tazkiyatun nafsi. Bagaimana kehidupan mereka, sebab kehidupan sahabat ni bukan semua sama. Ada yang kehidupannya miskin, ada yang kehidupannya kaya seperti Abdurrahman bin Auf, yang mana dulunya kaya di Mekah, kemudian ditinggalkan seluruh hartanya, pergi ke Madinah sehelai sepinggang, kemudian berniaga jadi kaya balik. Itu dia punya semangat, aura semangat yang kita nak kena ambil itu. Macam mana nak hidup dalam keadaan yang sahabat-sahabat ni buat. Sebab zaman ni adalah zaman di mana Nabi ada, maka Nabi akan tegur mana yang salah, dan Nabi akan biarkan kalau perkara itu adalah perkara yang betul. Jadi sahabat yang ke-8 yang kita nak bincang ini ialah Sa'ad bin Abi Waqqas, ataupun namanya ialah Sa'ad ibn Malik ibn Uhaib ibn Abdul Manaf. Sa'ad ibn Malik ini ataupun Sa'ad bin Abi Waqqas ini, dia juga sahabat yang telah dijamin syurga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-'ashral mubasysyirin bil jannah, 10 orang yang dijamin syurga oleh Nabi. Ni salah satunya ialah Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas ini rupanya dia adalah pakcik Nabi. Dia adalah pakcik Nabi, walaupun usianya muda lagi daripada Nabi. Dia beza dengan Nabi lebih kurang 20 ke 30 tahun. Sama seperti mana bayi Zubair Al-Awwam, Talhah bin Ubaidillah. Lebih kurang sama, sebab dia masuk Islam umur 17 tahun, 18 tahun. Jadi kalau dia masuk Islam gitu, umur Nabi 40 lebih dah, 41, 42 gitu. Jadi lebih kurang dalam 27, 28 beza umur dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebaya dengan Zubair Al-Awwam, sebaya dengan Talhah bin Ubaidillah. Tak sama dengan Abu Bakar As-Siddiq, tak sama dengan Umar. Itu sahabat-sahabat yang senior, yang hampirlah umurnya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah sahabat-sahabat yang senior. Abdullah bin Mas'ud antaranya juga antara sahabat-sahabat yang senior. Tapi ini dikategorikan sebagai sederhana, sahabat yang sederhana. Ada lagi sahabat yang bawah tak? Ada lagi. Itu semua Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Anas bin Malik, ini semua yang bawah. Usamah bin Zaid, nanti kita akan cerita tu sahabat-sahabat tu. Dia ada kategori peringkat-peringkat. Sa'ad ibn Abi Waqqas, dia adalah pakcik Nabi. Pakcik daripada sebelah mak. Pakcik daripada sebelah mak. Sebab itu satu hadis yang sahih Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan hadza khali. Dalam bahasa Arab ni, pakcik di sebelah ayah lain bunyinya, pakcik di sebelah mak pun lain bunyinya. Kita orang Melayu, pakcik sebelah mak pun panggil pakcik, pakcik sebelah ayah pun panggil pakcik. Arab dia lain. Pakcik sebelah mak dipanggil khal, pakcik di sebelah ayah dipanggil am. Makcik ammatun lah kalau belah ayah, kalau belah mak khalatun. Jadi Nabi kata hadza khali, ini
pakcik aku. Menunjukkan khali itu ialah dari sebelah mak, maknanya sebelah Aminah. Aminah binti Abdul Wahab. Dia sampailah satu tembung dengan Abdul Manaf. Bukan Abdul Manaf ni, bukan Abdul Manaf Abdullah, Abdul Manaf Aminah. Jadi dia bertembung dekat situ, maka dia adalah pakcik kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam walaupun dia muda. Kita pun barangkali mungkin ada kan, makcik kita yang paling bongsu, dia mungkin kahwin lambat ke bagai apa semua kan, dia dapat anak, ataupun adik-beradik kepada ni lah, pakcik kita, adik-beradik mak ayah kita kan, kahwin lambat dan seumpamanya, maka dia anak buah dia lebih kecil lagi, ataupun pakcik dia lebih kecil lagi daripada dia, atuk ni lah, atuk kita, nenek kita yang dapat anak lahir lambat. Jadi Sa'ad bin Abi Waqqas ini adalah pakcik Nabi, dan dia antara as-sabiqul awwalun, orang yang awal masuk ke dalam Islam. Diriwayatkan dia ini masuk ke dalam Islam antara orang yang ketiga atau keempat, ataupun ketujuh dan ke-8, ada dua riwayat. Dan dia masuk Islam ni tuan-tuan, tak ada orang dakwah dia. Dia bila awal-awal Nabi SAW berdakwah, maka yang paling awal masuk ke dalam Islam Khadijah binti Khuwailid, kemudian Ali bin Abi Talib, kemudian Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Zaid bin Harisah, kemudian Ummu Aiman. Ni semua yang awal. Beberapa hari setelah itu, Sa'ad bin Abi Waqqas ini dia telah bermimpi. Dalam mimpi itu ada dilihat bulan yang sangat bercahaya. Dia nak menuju ke sana, tiba-tiba dia sampai di sana, dia tengok ada Abu Bakar, dia tengok ada Ali, dia tengok ada Zaid bin Harisah. Sa'ad bin Abi Waqqas tanya, bila kamu sampai sini? Dia kata baru kejap aku sampai. Bila katakan begitu, dalam keadaan dia nak mencari-cari kebenaran ketika mana hidup ni, sebab zaman tu zaman jahiliah. Ramai di antara para sahabat ketika itu bukan semuanya menyembah berhala, bukan. Dia tak ada yang dapat hidayah awal. Cuma Nabi ni tak dakwah lagi. Nabi ni masih lagi belum berdakwah, Nabi masih lagi belum diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai nabi dan rasul. Maka ada para sahabat ketika itu yang lihat, ini bukan kebenaran ni. Sembah berhala, bawa kambing bagai sembelih, kemudian raikan kambing tu macam Tuhan. Dia nampak benda ni macam ini tak betul ni. Antaranya Sa'id ibn Zaid, nanti kita akan cerita. Lepas daripada ni kita akan cerita Sa'id ibn Zaid. Bapa dia tu Zaid tu, dia dah nampak kebenaran dah. Cuma waktu tu Nabi tak diutuskan lagi, tak sempat jumpa Nabi, meninggal dulu. Zaid, bapa kepada Sa'id ibn Zaid. Antara lain ialah Abu Zar Al-Ghifari juga nampak benda tu. Bukan kebenaran, walaupun dia dulu ialah orang yang kuat, ketua perompak lah kita panggil, di Bani Ghifar sana. Tapi dalam keadaan mereka ini tahu bahawa itu bukan Tuhan, itu bukan kebenaran. Sama dengan Sa'ad bin Abi Waqqas, dia tahu yang ini bukan kebenaran, dia mencari-cari di mana kebenaran. Akhirnya Allah berikan satu mimpi pada dia. Cahaya itu diibaratkan sebagai itulah sebenarnya kebenaran. Dan bila dia nak menuju ke sana, dalam mimpi ni nak menuju ke sana, dia tengok Abu Bakar dah ada, Zaid bin Harisah dah ada, Ali dah ada. Kata, aku baru nak sampai sana, macam mana kau boleh ada sana dulu? Abu Bakar kata, kami baru sampai, baru kejap sampai. Besok dia terus pergi jumpa dengan Abu Bakar As-Siddiq. Akhirnya dia pun dapat tahu bahawa Nabi SAW telah pun dilantik menjadi Nabi dan Rasul. Terus masuk Islam. Tak ada orang dakwah apa pun. Dengar macam dapat mimpi gitu je. Yang lain ni mungkin nak kena dakwah dulu. Umar Al-Khattab mesti nak. Umar Al-Khattab ceritanya kita dah tahu macam mana Islam dia. Kan? Uthman ibn Affan antaranya, Abu Bakar As-Siddiq juga yang didakwah kepada Uthman ibn Affan. Jadi dalam keadaan Sa'ad bin Abi Waqqas dia masuk Islam ni yang awal ni. Ada yang kata 3 ataupun yang ke-4. Ada yang kata dia yang ke-7 ataupun yang ke-8, yang awal-awal masuk ke dalam Islam ni. Tapi tak kira dah 3 ke-4 ke, dia antara orang yang paling awal masuk ke dalam Islam. As-sabiqul awwalun. Antara yang awal. Umur berapa tahun? Belasan tahun.
Muda, sebab dia tahu dah kebenaran. Sebab dia cerdas. Akal Sa'ad bin Abi Waqqas ni dia cerdas. Dia boleh fikir. Bagus. Cuma Sa'ad bin Abi Waqqas ini, dia tidaklah diseksa seperti mana sahabat-sahabat yang lain. Seperti Bilal bin Rabah, seperti Sumayyah. Dia tak diseksa begitu. Tapi dalam keadaan dia masuk Islam, rupanya dia tak diseksa dengan fizikal, tapi dia di-torture. Maknanya dia torture oleh maknya sendiri. Mak dia ni bila dapat tahu Sa'ad bin Abi Waqqas ni masuk ke dalam Islam, mak dia tanya kepada Sa'ad, "Wahai Sa'ad, kau masuk agama apa ni?" Dia kata, "Ni agama Islam yang dibawa oleh Muhammad." Dia kata, "Aku nak kau keluar daripada agama Muhammad. Balik kepada agama asal kamu." Mak dia kata gitu. Sa'ad tak nak. Ini dia torture. Dia maknanya dia mental. Jadi gitu kan. Dia bagi dalam keadaan supaya keluar juga Sa'ad bin Abi Waqqas ni, mak dia. Dia push sampai Sa'ad kata tak mau. Aku tak mau keluar, wahai mak. Aku nak duduk dalam agama Muhammad. Mak dia akhirnya kata, kalau engkau tak mau keluar, aku akan mogok lapar. Dia akan mogok lapar, tak makan lah. Dan dia bukan mogok sehari dua. Mogok mak dia ni sampai kurus kering, sampai bungkuk badan, lapar. Seorang anak tengok mak dalam keadaan macam tu, takkan nak biar kan. Lalu dibawa je makanan. Lama dah ni, dia ambil masa yang lama. Bawa makanan, bagi makan tak mau, bawa makanan, bagi makan tak mau. Mak dia suruh juga keluar. Masuk balik agama yang lama, agama yang asal itu agama yang benar, agama nenek moyang kamu. Sa'ad kata tak, agama yang benar ni agama yang dibawa oleh Muhammad. Bagi makan mak. Mak dia kata tak mau makan juga. Tapi Sa'ad kata, dia kata, "Wahai ibuku, kalau engkau ada 100 nyawa sekalipun, 100 nyawa tu ditarik satu-satu depan aku, mana kau mati hidup balik, mati hidup balik, mati hidup balik, aku tetap tidak akan keluar daripada agama Muhammad." Bila dengar anak dia kata begitu, tu tak surrender lah, tak boleh buat apa dah. Jadi, kalau aku mati hidup balik pun kau tak akan keluar, memang surrender. Akhirnya dia pun makan juga macam biasa. Lama sangat kan. Jadi dalam keadaan tak boleh nak buat apa dah. Tapi dia ditorture begitu. Maknanya semangatnya Sa'ad bin Abi Waqqas ni menegakkan dan kebenaran yang ada ketika itu. Sampai maknya mogok lapar, sampai maknya tak makan, dalam keadaan kurus kering, dalam keadaan badannya pun tak sihat. Akhirnya dapat dengar kata-kata daripada anaknya, "Kau ada umur 100 pun, wahai makku, wahai ibuku, keluar nyawa tu satu-satu. Mati hidup balik, mati hidup balik, mati hidup balik. Kau suruh aku keluar daripada agama Muhammad, aku tak akan keluar langsung." Dengar kata gitu dah surrender. Akhirnya makan seperti biasa. Sa'ad bin Abi Waqqas pun teruskan dia punya kehidupan seperti mana biasa. Dan peristiwa itu sebenarnya Allah turunkan ayat dalam surah Luqman. Ada juga kata dalam surah Al-Ankabut, tapi banyaknya riwayat dalam surah Luqman, yang mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Wa in jahadaka litusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma." Yang ini kata Allah Subhanahu wa taala, dan jika keduanya adalah mak dan ayah, memaksa kamu litusyriku bi, untuk mensyirikkan aku, kata Allah Subhanahu wa taala, "Ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma." Yang mana dengan sesuatu yang kau tidak punyai ilmu tentang itu, fala tuti'huma, jangan kamu taat kepada keduanya. Maksudnya, kalaulah mak dan ayah kamu ini menyuruh kamu syirik kepada Allah, yang ini tak boleh ikut. Tapi perintah yang lain boleh ke tak? Boleh, walaupun dia bukan Islam. Ini kadang orang silap faham bila berdakwah, bila keluarga yang bukan Islam masuk ke dalam Islam, langsung tak dengar dah kata mak ayah yang bukan Islam ni. Tak boleh. Yang Allah larang ialah wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Yang Allah halang ini saja, yang Allah larang ini saja. Sekiranya mak ayah kamu suruh kamu mensyirikkan kamu atau mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala, maka jangan ikut yang ini. Tapi kalau dalam keadaan dia suruh kita buat perkara yang baik, mak ayah kita boleh ikut, tak ada masalah. Kan? Kamu kena jaga hubungan dengan ni, kamu dah masuk Islam pun kamu jaga orang ni, kamu jaga orang ni.
hubungan tu masih lagi cuma tak boleh kita nak taat pada benda-benda yang syirik. La ta'ata 'ala ma'siyati, tidak boleh taat kepada perkara-perkara maksiat. Kalau yang ini pun Allah kata mak ayah yang menyuruh mensyirikkan Allah, melakukan maksiat pun tak boleh ikut, apa tak lagi orang lain. Cukuplah yang ini saja sebagai dia punya punca. Mak ayah pun tak boleh ikut, ini kan pula orang lain, bos kita ke kan, suruh buat dosa maksiat, suruh buat syirik pada Allah, lagilah tak boleh ikut. Kalau mak ayah pun Allah tidak benarkan. Maka dalam keadaan setelah itu Sa'ad bin Abi Waqqas pun hidup seperti mana biasa. Walaupun dia dimogok ataupun oleh maknya, tak nak makan, akhirnya bila diterangkan kamu hidup mati balik pun suatu kali aku tetap akan berada pada agama Muhammad, maka terus mak dia surrender, makan macam biasa boleh. Pernah satu hari Aisyah meriwayatkan hadis mengenai tentang Nabi SAW. Dia satu hari dia tak boleh tidur, pergi kanan tak boleh, pergi kiri tak boleh. Kata ulama muhaddisin, Allah saja buatkan Nabi begitu sebab nak bagi satu keistimewaan pada Sa'ad bin Abi Waqqas. Lafaz yang keluar daripada mulut Nabi SAW, alangkah bagusnya kalau ada laki-laki yang saleh yang boleh jaga aku pada malam ni. Tiba-tiba pintu rumah Nabi diketuk. Nabi tanya siapa? Anak Sa'ad bin Abi Waqqas pun masuk. Kata Sa'ad, ya Rasulullah, tak apa, kamu tidurlah, hari ini aku jaga kamu. Akhirnya Nabi pun tidur dalam keadaan lena. Hari itu je Nabi yang tak boleh lena tu. Kenapa? Kata ulama muhaddisin, kerana nak bagi cop tanda kepada Sa'ad bin Abi Waqqas dia adalah laki-laki yang saleh. Saleh tuan. Dan Sa'ad bin Abi Waqqas ni juga dia banyak benda yang pertama. Kita kalau sebut sahabat-sahabat ni ada pertama masuk Islam, pertama hunuskan pedang, Zubair bin Al-Awwam kan, kita bincang dulu. Sahabat yang pertama hunuskan pedang di pihak musuh, Zubair bin Al-Awwam. Sa'ad bin Abi Waqqas ialah sahabat yang pertama mula-mula sekali panah. Sebab ada satu syariah atau satu peperangan Nabi utuskan, ketika itu dia orang pertama yang menghunuskan panah dia. Maka dalam keadaan itu yang disebutkan suatu hari Rasulullah mengutuskan satu pasukan yang kecil dan Sa'ad termasuk dalam peperangan itu ataupun tentera itu. Dan ketika itulah mereka mengatakan bahawa Sa'ad orang yang pertama melontarkan ramyahu ataupun dia punya anak panah itu. Maka dia antara yang pertama dan awal. Dan dia juga antara yang pertama mendapat doa Nabi, doa tebusan mak dan ayah Nabi. Kata Ali bin Abi Talib, aku tak pernah dengar sebelum ni Nabi SAW mendoakan tebusan, aku tebus mak dan ayah kamu. Salah satu ada, tapi sebelum ni ada, tapi salah satunya mak ataupun ayah. Tapi yang ini dua-dua Nabi doakan, dia orang pertama. Yang ini dalam perang Uhud. Yang ini dalam perang Uhud. Nanti kita akan cerita dalam perang Badar, dalam perang Uhud ni Nabi SAW telah mendoakan ketika mana Nabi di-attack ataupun Islam di-attack kali kedua ni, yang Nabi jatuh ketika mana sebelum Talhah bin Ubaidillah datang. Kisah Talhah bin Ubaidillah ni kan Talhah yang dibawa Nabi ke Uhud. Sebelum Talhah datang, Sa'ad bin Abi Waqqas dah ada kat situ. Ketika itu Sa'ad bin Abi Waqqas dia duduk dan melindungi Nabi. Ketika itulah dia panah. Nabi bagi pada dia anak panah. Kemudian Sa'ad, setiap kali Sa'ad nak panah tu Nabi doa, wahai Sa'ad, panahlah, aku tebus dengan mak dan ayah aku. Pum, kena. Ambil lagi. Nah, wahai Sa'ad, panahlah, aku tebus mak dan ayah aku. Pum, kena. Semua yang Nabi bagi anak panah ni, semua yang dia attack, semua kena. Dan Sa'ad bin Abi Waqqas ialah seorang pakar dalam pemanah ni, tepat semua. Setiap apa yang ditembak ataupun yang dipanah pada ketika perang Uhud tu semua kena. Dan ketika inilah Nabi SAW mendoakan kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, apa sahaja yang Sa'ad minta kepada kamu wahai Allah, makbulkan. Rupanya doa yang Nabi doa begini dah ada dalam perang Badar dulu. Badar dulu pun Nabi telah doakan kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Sebab Sa'ad ni ada satu kekuatan, tuan. Allah bagi pada dia doa yang mustajab semua. Sehingga ada orang yang takut, sehingga ada orang yang katakan jangan sampai Sa'ad angkat tangan.
Maknanya jangan sampai Sa'ad angkat tangan, jangan sampai Sa'ad berdoa. Dia berdoa je habislah. Sebab mustajab. Macam-macam. Sebab itu dalam perang Badar ni Nabi SAW telah pun mendoakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk Sa'ad. Ya Allah, apa sahaja yang Sa'ad minta pada kamu, mustajabkan wahai Allah. Dalam Uhud pun sama, Nabi doa begitu. Tuan tahu kisah mustajabnya doa ni. Kisah ni lajak sikit ke depan, di zaman Sayyidina Umar Al-Khattab, ketika mana dihantar oleh Umar Al-Khattab ke Kufah. Dia jadi gubernur di sana. Maka ada orang komplain ke dia. Ada orang komplain dengan kerja Sa'ad ni. Bila dia sampai di sana, maka ada benda orang yang tak setuju dengan Sa'ad ni. Dia jadi macam, kau ni orang luar tiba-tiba datang sini jadi ketua. Jadi ada benda yang tak suka lah, tak setuju. Akhirnya dia report kepada Sayyidina Umar Al-Khattab di Madinah. Buat surat report. Sa'ad ni bila dengar begitu, Umar ni bila dengar begitu, Umar ni kan kita tahu dia punya jenis, kalau dapat berita yang tak elok je tu pecat dulu. Pecat dulu. Macam mana dia pecat Abu Hurairah dulu. Abu Hurairah pun juga orang tak suka. Sebab tiba-tiba jadi kaya. Bila Umar Al-Khattab dapat tahu Abu Hurairah ni dapat duit daripada mana, duit rakyat ke bagaimana semua, padahal bukan duit rakyat, itu duit dia. Abu Hurairah ni kahwin dengan orang kaya. Umar Al-Khattab pecat dulu, bau periksa. Tapi bila dah dipecat ni tak mau lagi dah, kan? Tak mau naik lagi dah. Sama berlaku kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Bila dipecat ni, maka Umar Al-Khattab ni pun pergi dan juga diutuskan orang untuk sama-sama pergi tengok dekat Kufah ni, apa masalah yang orang tak suka Sa'ad ni. Dan diriwayatkan dia pergi setiap masjid yang ada di Kufah ini untuk ditanya Sa'ad ni macam mana, Sa'ad ni macam mana, Sa'ad ni macam mana, Sa'ad ni macam mana. Dan kesemua masjid yang dia orang pergi ni, semua puji Sa'ad. Semua puji. Cuma satu masjid saja yang dia pergi, tiba-tiba bila ditanya Sa'ad ni macam mana, ada seorang laki-laki dia bangun. Namanya ialah Usamah bin Qatadah. Usamah bin Qatadah ni dia bangun, kemudian dia kata, aku orang yang tak suka pada Sa'ad. Pasal apa? Pasal aku nak bagi tahu pada kamu 3 perkara pada Sa'ad. Yang pertamanya, Sa'ad ni dia tak ikut sekali perang. Dia suruh orang perang tapi dia tak ikut. Pertama. Yang keduanya, dia bila dapat harta rampasan perang, kemudian dia tak bahagikan harta tu dalam keadaan yang adil. Dia ikut suka dia lah, mungkin yang belah tu yang dapat banyak, mungkin belah-belah saudara dia ataupun kroni-kroni dia tak bahagikan dengan yang adil. Dan yang ketiganya, dia tidak berlaku bijak dalam memutuskan sesuatu perkara. Ada juga riwayat yang lain dia mengatakan bahawa Sa'ad ni dia semayang cepat sangat. Ada satu riwayat gitu. Sa'ad ni kalau semayang, dia mesti semayang cepat. Umar pun tanya, wahai Sa'ad, betul ke kau buat begini? Sa'ad pun bangun. Dia kata kepada Usamah bin Qatadah, dia kata, kalaulah kamu ini, dia kata pada Sa'ad, Usamah bin Qatadah, dia nak angkat tangan ni, mustajab, nak bagi mustajab doa ni, memang mustajab doa ni. Sa'ad bin Abi Waqqas ni kalau angkat tangannya mustajab doa. Dia kata, wahai Allah, sekiranya laki-laki ini dia menceritakan keburukan aku, keaiban aku ataupun fitnah kepada aku ini dengan sebab dia riak dan sum'ah, aku juga nak doakan kepada dia 3 benda. Dia kalau dah doa biar. Maka dia pun doa kepada Allah, wahai Allah, maka panjangkan umur dia. Kita pun seronoklah kalau dipanjangkan umur. Tapi ditambah lagi doa yang kedua. Doa yang pertama kata Sa'ad, wahai Allah, kalaulah dia ni benar, yang dia kata ini adalah untuk riak dan sum'ah, saja buat cerita pada aku, saja buat cerita pada orang, saja fitnah aku, maka tolong panjangkan usia dia, wahai Allah. Dan yang keduanya ialah biar dia melarat dalam kemiskinan. Dahlah usia panjang, melarat pula miskin. Dan yang ketiganya, timpakanlah fitnah ke atas. Mana 3 benda ni yang didoakan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Panjang umur, tapi umur yang panjang itu melarat miskin, dan fitnah berlaku kepada dia. Lama kemudian, Usamah bin Qatadah ni umur dia memang panjang betul. Sa'ad meninggal dah, dia tak meninggal lagi. Dan diriwayatkan Usamah bin Qatadah ini umurnya panjang sampai kening je ni, bulu mata je ni tutup mata dia. Mata dia tutup, tak nampak dah. Tua betul. Dan dia ada satu lagi perangai dia. Tua, tapi bila nampak anak gadis lalu,
Dia mengurat. Piwit. Dia gitu. Orang pun tanya dia, kenapa kau jadi perangai macam ni? Dia kata, aku telah terkena doa Sa'ad. Bermaksud memang dia nak fitnah Sa'ad bin Abi Waqqas. Jangan main-main dengan doa Sa'ad ni. Maknanya menunjukkan dia sahaja nak fitnah Sa'ad bin Abi Waqqas. Umur dah panjang, belagat miskin, duduk tepi jalan, kuning tutup, tua betul dah. Orang tua mengurat, tahulah macam mana, duduk tembok, angkat kaki ke atas, piwit, mengurat orang gitu. Nampak hodoh enggak? Ini yang berlaku kepada Usamah bin Qatadah. Itu antara yang disebutkan mustajabnya doa Sa'ad bin Abi Waqqas. Kita kalau ada doa kita nak kejap-kejap angkat tangan, kejap-kejap angkat tangan kita, sebab tu kita tak dapat. Kita asyik berdoa je dapatkan je. Baik, kemudian dalam keadaan kita sebut tentang Sa'ad bin Abi Waqqas ini, balik-balik pada zaman Nabi SAW, Nabi yang doakan Sa'ad bin Abi Waqqas ini doanya mustajab. Nabi ni kalau berdoa semuanya akan mustajab. Antaranya doa kepada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas bin Malik pernah didoakan oleh Nabi, pernah didoakan kepada Anas bin Malik. Nabi doakan Anas bin Malik ketika mana dia jadi khadam Nabi. Ummu Sulaim hantar dia, maka Nabi SAW doa kepada Allah, Allahumma tawil umrahu wa akthir malahu wa waladahu wa aghfir dhanbahu. Wahai Allah, panjangkan usia Anas bin Malik. Ni panjang, okey. Panjang usia ni okey, pasal dia ada tambahan belakang. Wa akthir malahu wa waladahu, dan perbanyakkan hartanya dan juga anak-anaknya. Wa aghfir dhanbahu, dan juga ampunkan dosa. Tadi tawil umrahu juga pada Usamah bin Qatadah, tapi melarat miskin. Yang ini dia panjang usia tapi harta banyak, anak pun banyak. Umur Anas bin Malik memang panjang, 100 lebih, 107, 103 yang tu lah, 107 atau 103. Dan dia antara sahabat yang paling terakhir meninggal dunia. Waktu 93 Hijrah, dia seorang je sahabat yang tinggal. Yang lain semua meninggal lah. 93 Hijrah ni dah masuk zaman tabi'in lah. Meninggal saja Anas bin Malik 93 Hijrah ataupun 97 Hijrah. Lahir seorang ulama hebat bernama Malik bin Anas. Bukan anak Anas bin Malik Malik bin Anas ni orang lain. Mazhab Maliki tu kan, Imam Malik. Malik bin Anas, nama sama, nama terbalik je, Anas bin Malik, Malik bin Anas, tapi bukan orang yang ada sangkut paut, tak ada. Dan banyakkan dia punya hartanya. Dia punya kebun bila berbuah 2 kali setahun. Beza dengan orang lain sekali setahun. Dia 2 kali setahun, bermaksud laju tumbuh. Dan anak-anaknya diriwayatkan seramai 100 orang, 107, 110 gitu. Anak dan cucu lah keturunan dia. Waghfir dzambahu, dan juga ampunkan dosa-dosa. Jadi doa yang didoakan kepada Sa'ad bin Abi Waqqas ini juga mustajab. Nabi bagi doa ini kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, Allah mustajabkan doa. Dan pernah nak didoakan kepada Umar Al-Khattab. Doa ni nak dibagi kepada Umar Al-Khattab. Sa'ad nak doa kepada Umar takut. Pernah satu hari Umar ni dia rotan seorang laki-laki yang tersingkap auratnya. Tak sengaja tersingkap aurat, maka dia rotan. Bila Sa'ad nampak, dia kata, wahai Amirul Mukminin, sudahlah, janganlah pukul. Dia tak sengaja bagi apa semua. Umar tetap degil juga, dia pukul. Baik, kalau begitu ya wahai Umar, aku doa pada jangan. Kau ambillah cambuk ni, kau ambillah rotan ni, kau pukul aku lah, tak apa. Sa'ad dia hati lembut, tak apalah wahai Amirul Mukminin, aku maafkan. Orang tak berani, sampai orang cakap jangan sampai Sa'ad ni angkat tangan berdoa. Banyak kes begitu, antaranya Marwan bin Al-Hakam pun tak berani. Bila Sa'ad nak angkat tangannya, dia tak berani. Tak jadi. Nak buat benda-benda yang Sa'ad tak suka ni kan. Subhanallah, sangat-sangat hebat. Dan bila mana dalam keadaan Sa'ad ini sakit, ni kita nak cerita pasal zaman Nabi ni, betul habis. Nabi SAW datang pergi ziarah Sa'ad bin Abi Waqqas. Ketika itu Sa'ad bin Abi Waqqas ni kata kepada Nabi SAW, dia kata, Rasulullah, boleh tak aku nak wasiatkan harta aku ni 2/3? 2/3 aku hartakan, 1/3 tu aku faraid kan. Nabi itu tak boleh, sebab kita wasiat 1/3 saja. 2/3 dia nak wasiatkan, 1/3 tu bagi pada ahli waris ataupun faraid kan. Nabi kata tak boleh. Baiklah kalau begitu ya Rasulullah, boleh tak 1/2, separuh? 1/2 aku wasiatkan, 1/2 lagi faraid. Tak boleh.
Dia tak dibenarkan, Nabi tak benarkan. Baiklah, kalau begitu Rasulullah, aku wasiat 1/3, 2/3 lagi aku faraidkan. Nabi kata yang ini boleh, yang ini dibenarkan. Sebab itu kita ni kalau wasiat itu hanya dibenarkan 1/3 sahaja daripada harta kita. Dan satu wasiat itu tak dibenarkan diberi kepada ahli waris ataupun ahli faraid, tak boleh. Kan macam anak kita nak bagi pada dia wasiat, tak boleh, pasal dia bukan orang luar. Wasiat ni hanya untuk orang luar saja. Dia buat harta ni, dia ada wasiat, dia ada hibah, dia ada faraid. Hibah boleh untuk anak kita. Hibah ni siapa-siapa boleh, anak kita boleh. Hibah ni macam hadiah lah. Hibah boleh pada untuk anak-anak ataupun ahli waris ataupun orang luar. Wasiat contohnya anak angkat jaga pada kita kan, jaga kita sakit, anak-anak kita entah ke mana, kita nak wasiatkan harta kita kepada dia hanya 1/3 saja. Kalau ada 900,000, 300,000 je dia dapat. Tapi kalau dihibahkan, maka dia boleh hibahkan semua 900,000 tu. Itu kata beza antara hibah dengan wasiat. Tapi kalau faraid dah mengikut daripada apa yang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan. Kemudian Nabi SAW pun letakkan tangan di atas kening, kemudian dia mengusap wajah aku sampailah ke perut aku. Kemudian Nabi berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk aku, ya Allah, sembuhkan dan sempurnakanlah hijrah Sa'ad bin Abi Waqqas. Kemudian bila sihat Sa'ad bin Abi Waqqas ini, kata Sa'ad bin Abi Waqqas, aku masih lagi terasa sejuknya tangan Nabi SAW mengusap perut aku ataupun badan aku, dan aku tak sakit lagi lepas daripada itu. Ini kehebatan ataupun mukjizat Nabi SAW. Akhirnya Nabi SAW pun wafat, meninggal dunia. Naiklah zaman Abu Bakar, naiklah zaman Umar. Kita akan ceritakan nanti pada kuliah akan datang bagaimana pula kisah zaman Khulafa Ar-Rashidin, bagaimana dia pergi jatuhkan kerajaan Parsi. Ini zaman Umar Al-Khattab. Dia antara yang panglima ataupun ketua yang berperang dalam perang Al-Qadisiyah ini, jatuhkan Parsi. Maka kita tengok nanti macam mana keadaan Sa'ad bin Abi Waqqas pergi berperang, dan bila terjadinya fitnah di antara para sahabat, apa yang dia buat. Dia ada join itu, ada sangkut paut juga dengan cerita Sa'ad bin Abi Waqqas, apa yang dia buat. Dan bila zaman kerajaan Bani Umayyah, maka dia wafat pada zaman itu ataupun dia meninggal zaman kerajaan Bani Umayyah. Kita akan cerita detail nanti setelah daripada zaman wafatnya Nabi SAW. Wallahu alam. Aqul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami menadah tangan mohon kepadamu, ya Allah, ampunkanlah segala dosa kami, dosa kedua ibu bapa kami, dosa pasangan dan anak-anak kami, dosa kaum kerabat kami, dosa kaum muslimin dan muslimat sekalian. Ya Allah matikan kami dengan mati yang baik, jangan matikan kami dengan mati yang tidak baik. Kurniakan kematian buat kami dengan kalimah la ilaha illallah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Tutup dengan tasbih kafarah Rasulullah.